Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita ya. Murid-murid, bersama dengan Cikgu Suryani dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk kita pada hari ini ialah Awas Selalu. Jom kita bersama-sama. Baiklah murid-murid, seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid akan dapat mengimlakkan perenggan yang dibaca oleh guru. Manakala kriteria kejayaan pula ialah murid-murid akan berjaya sekiranya dapat mengimlakkan perenggan yang dibaca oleh guru dengan betul. Pada hari ini, sistem komputer mampu dimiliki dan talian internet juga mudah disediakan oleh sesiapa sahaja di rumah. Keputusan ibu bapa untuk membeli komputer dan menghubungkannya ke internet biasanya untuk kebaikan anak-anak. Internet memberi pelbagai manfaat yang meluaskan pengetahuan dan sebagai alat komunikasi. Namun kebelakangan ini, terdapat banyak kes dilaporkan di seluruh dunia berkaitan pengintipan dan gangguan cyber terhadap kanak-kanak. Ini boleh dielakkan jika kanak-kanak sedar tentang selok-belok kegiatan sedemikian dan cara pencegahan, termasuk perbualan yang selamat, pertemuan dengan orang asing dan sebagainya. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan mengajar anak mereka tentang keselamatan internet. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, jom kita teruskan. Baiklah murid-murid, sekarang sila ambil buku teks dan lihat muka surat 47. Okey, tajuk kita ialah Awas Selalu. Okey, ikut cikgu baca. Hadif dan kawan-kawannya membaca maklumat tentang keselamatan kanak-kanak dalam talian. Jangan berkongsi maklumat seperti nama penuh, nombor telefon, alamat dan nama sekolah dengan orang yang tidak dikenali. Elakkan diri daripada bertemu dengan orang yang tidak dikenali. Dapatkan kebenaran daripada ibu bapa. Jangan membaca pesanan, email atau memuat naik fail daripada orang yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya akan maklumat orang lain dalam talian. Seseorang mungkin memalsukan identiti dirinya. Dan akhir sekali, laporkan sebarang gangguan kepada ibu bapa dengan segeranya jika kamu berasa tidak selesa. Sekarang tibalah masanya untuk aktiviti imla. Sebelum itu, sediakan buku tulis dan alat tulis. Tentu ada yang tertanya-tanya, apa aktiviti imla cikgu? Maksud yang mudah ialah cikgu baca, murid-murid tulis. Tapi kali ini, murid-murid akan menulis ayat yang cikgu baca dalam bentuk perenggan. Boleh? Baiklah, sekarang cikgu harap murid-murid dah bersedia. Baiklah, sekarang kita akan mulakan dengan perenggan yang pertama. Okey, cikgu harap murid-murid dapat meneliti bacaan cikgu dan menulis dengan ejaan yang betul. Baiklah, perenggan pertama. Internet memudahkan kehidupan kita dalam melakukan pelbagai urusan. Namun, jika kita tidak berhati-hati, kita boleh menjadi mangsa jenayah pihak yang tidak bertanggungjawab. Boleh? Okey, cikgu ulang lagi sekali perenggan pertama. Okey, perenggan pertama tak perlu jarak ya. Internet memudahkan kehidupan kita dalam melakukan
pelbagai urusan. Namun, jika kita tidak berhati-hati, kita boleh menjadi mangsa jenayah, pihak yang tidak bertanggungjawab. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke perenggan yang kedua. Bila masuk perenggan kedua, murid-murid perlu ada jarak antara langkah-langkah keselamatan dalam talian yang boleh diambil ialah jangan berkongsi maklumat seperti nama penuh, nombor telefon, yang tadi nama penuh, nombor telefon, alamat dan nama sekolah dengan orang yang tidak dikenali. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Antara langkah-langkah keselamatan dalam talian yang boleh diambil ialah jangan berkongsi maklumat seperti nama penuh, nombor telefon, alamat dan nama sekolah dengan orang yang tidak dikenali. Baiklah, seterusnya kita lihat perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang ketiga pun kena ada jarak. Selain itu, elakkan diri daripada bertemu dengan orang yang tidak dikenali. Kita perlu mendapatkan kebenaran dan pengawasan daripada ibu bapa. Itu perenggan yang ketiga, cikgu ulang. Selain itu, elakkan diri daripada bertemu dengan orang yang tidak dikenali. Kita perlu mendapatkan kebenaran dan pengawasan daripada ibu bapa. Boleh ya, perenggan 3? Baik, seterusnya kita akan lihat perenggan 4. Seterusnya, jangan membaca pesanan, cikgu ulang. Jangan membaca pesanan, email atau memuat naik fail daripada orang yang tidak dikenali. Kita perlu mendapatkan nasihat daripada ibu bapa terlebih dahulu. Baik, cikgu ulang sekali lagi. Seterusnya, jangan membaca pesanan, email atau memuat naik fail daripada orang yang tidak dikenali. Kita perlu mendapatkan nasihat daripada ibu bapa terlebih dahulu. Baik, seterusnya kita akan lihat perenggan yang kelima. Okey, perenggan kelima pun mesti ada jarak. Baiklah. Okey. Perenggan yang kelima bersedia. Tambahan pula,
Jangan mudah percaya akan maklumat orang lain dalam talian. Titik. Seseorang mungkin akan memalsukan identiti sebenar dirinya. Baik, titik. Baik, seterusnya perenggan yang ke-6. Perenggan yang ke-6. Okey, cikgu ulang balik tadi perenggan yang ke-5 ya. Tambahan pula, jangan mudah percaya akan maklumat orang lain dalam talian. Seseorang mungkin akan memalsukan identiti sebenar dirinya. Baik, seterusnya perenggan yang ke-6. Juga ada jarak. Kita perlu melaporkan sebarang gangguan. Cikgu ulang semula. Kita perlu melaporkan sebarang gangguan yang berlaku pada diri kita kepada ibu bapa dengan segeranya jika kita berasa tidak selesa. Cikgu ulang. Kita perlu melaporkan sebarang gangguan yang berlaku pada diri kita kepada ibu bapa dengan segeranya jika kita berasa tidak selesa. Baiklah, tiba kita ke perenggan yang terakhir. Okey, bersedia? Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet agar kita tidak menjadi mangsa jenayah. Titik. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet agar kita tidak menjadi mangsa jenayah. Habis. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid boleh semak ejaan murid-murid di sini. Baiklah, sekarang cikgu akan baca semula imla yang telah murid-murid tulis tadi. Internet memudahkan kehidupan kita dalam melakukan pelbagai urusan. Namun, jika kita tidak berhati-hati, kita boleh menjadi mangsa jenayah pihak yang tidak bertanggungjawab. Antara langkah-langkah keselamatan dalam talian yang boleh diambil ialah jangan berkongsi maklumat seperti nama penuh, nombor telefon, alamat dan nama sekolah dengan orang yang tidak dikenali. Selain itu, elakkan diri daripada bertemu dengan orang yang tidak dikenali. Kita perlu mendapatkan kebenaran dan pengawasan daripada ibu bapa. Seterusnya, jangan membaca pesanan, email atau memuat naik fail daripada orang yang tidak dikenali. Kita perlu mendapatkan nasihat daripada ibu bapa terlebih dahulu. Tambahan pula, jangan mudah percaya akan maklumat orang lain dalam talian. Seseorang mungkin akan memalsukan identiti sebenar dirinya. Kita perlu melaporkan sebarang gangguan yang berlaku pada diri kita kepada ibu bapa dengan segeranya jika kita berasa tidak selesa. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet agar kita tidak menjadi mangsa jenayah. Tahniah kepada murid yang
tidak mempunyai kesalahan ejaan. Dan kepada murid yang ada kesalahan ejaan, jangan kecewa kerana ini ialah latihan untuk murid-murid. Selepas ini, murid-murid akan lebih teliti semasa membaca. Nampaknya itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana mengikuti pelajaran cikgu pada hari ini. Cikgu doakan agar kita dan keluarga semua sihat dan terhindar dari wabak COVID-19. Kita jaga kita. Sehingga berjumpa lagi. Bye.